Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita untuk chapter yang kedua iaitu differentiation dan subtopik 2.1 dan juga 2.11 dan juga 2.12. Okey. So kita punya topik hari ini kita akan belajar berkenaan rules of differentiation. Okey. Untuk learning objective, kamu akan belajar untuk identify some basic rules of differentiation yang mana dia ada 4 basic rules dia yang kita kena pasti dan kena khatam betul-betul, iaitu pertama adalah constant rule. Okay. Yang kedua power rule, yang ketiga constant multiple rule dan keempat sign and difference rules. Okay. Kita tengok pada yang pertama, kita concept of differentiation. Okay, if given y equal to phi equal to fx, okay, so yang mana dia bagi equation y dan dalam equation y tersebut ada function fx, ada x lah maksudnya. Then the first differentiation by y is respect to x is equal to dy over dx or f prime x or y prime. Bermaksud, okay, jika kita nak differentiatekan persamaan, okay, untuk persamaan y terhadap x, respect to x, okay, y respect to x, so cara penulisan dia adalah dy. D ni stand for differentiate lah, okay, differentiate y over differentiate x. Maknanya kita differentiatekan persamaan y terhadap x. Itu cara penulisan dia. Ataupun jika dia bagi function tersebut dalam fx, so bila kita differentiate, cara penulisan kita akan dapat f prime x. Dan jika dia bagi persamaan dalam y, bila kita differentiate, kita akan dapat y prime. Okay, maksud yang samalah. Okay. So kat sini, okay, saya zoomkan besar sikit. Okay, kat sini adalah formula yang dibekalkan dalam final lah untuk bab differentiation. Ada 16 formula. Okay, so yang hari ini kita akan cover formula nombor 1 untuk jenis constant, yang kedua power rule, yang ketiga plus and minus lah. Okay, saya tambah saya tolak. Okay, dan yang keempat kita juga cover untuk composite. Composite. Okay, next session class kita akan cover untuk persamaan nombor 14, nombor 15 dan nombor 13. Yang 1, 2, 3, 4 ini adalah basic differentiation, dan 13, 14, 15 ni adalah teknik dia lah. Teknik untuk selesaikan differentiation. Okey. Kita pergi kepada yang pertama untuk constant rule. Okey. Constant rule. Okey. Pertama dari segi formula dia. Okey. D over dx maksudnya differentiatekan persamaan terhadap x. Okey. Differentiatekan terhadap x. Okey. Apabila dia bagi K. K ini kita kata dia sebagai constant. Apa maksud constant? Dia tetap sama, tak berubah. Fix nilai dia. Okey, sebagai contoh, dia bagi y equal to phi. Phi ni kita panggil dia sebagai constant lah. Constant. Nilai y tu tetap 5. Bukannya 5.1, bukannya 5.0. Bukannya 5.3, bukannya 4.9, tapi 5. 5.0. Okey. So bila kita differentiate, okay, so bila dia bagi y, bila kita differentiate kita akan dapat y prime. Kalau awak tulis y prime pun boleh, ataupun awak tulis dy over dx pun boleh. So disebabkan sebelah kanan ni tak ada x, okay, tadi saya bagi dia punya definition, bila kita nak differentiate persamaan, kita kena differentiate terhadap x. Tapi bila awak tengok persamaan yang diberi, okay, equation yang diberi, dia tak ada x pun nilai dia, so automatik kita akan dapat kosong. Ini adalah formula yang basic lah,
formula yang pertama sekali. Jika kita differentiate dalam persamaan tersebut tak ada X, kita akan automatik dapat kosong. Okey, kita tengok contoh. Dia bagi, contoh yang pertama dia bagi equation Y equal to square root 38 Y bersamaan dengan punca kuasa 38. So 38 ni kalau tengok sebelah kanan ni tak ada X pun. Okay, bila kita differentiate, automatik memang kita differentiate persamaan Y terhadap X. Kita akan dapat kosong. Sebab sebelah kanan ni tak ada X. Okay. Dan contoh yang kedua. Bila dia bagi persamaan dalam bentuk fraction, dalam bentuk pecahan, Y equal to 2/5. Okay. Bila kita differentiate, okay, differentiate kita akan dapat dy over dx ataupun y prime. Okay. Maksud yang sama. Okay, kita akan automatik dapat kosong. Sebab tak ada nilai x pada sebelah kanan. Ni yang paling basic lah. Okay. Yang pertama. Okay. Yang kedua. Untuk rules, power rules. Okay. Power rule maksudnya hukum yang ada melibatkan kuasa. Okay. Kuasa pada apa? Rule power ni kuasa pada X. Kuasa pada X. Okay, kita tengok dia punya formula. Apabila dia bagi equation A X kuasa N. A ini merujuk kepada constant lah. Okay, apa maksud constant? Dia tetap kan. Tak kisahlah nilai dia berapa. Okay. Dan kuasa pada X tu adalah N. So apabila kita nak selesaikan untuk persamaan yang melibatkan kuasa pada X, okay, kuasa tersebut kena bawa ke depan. Okay, kuasa bawa ke depan. Itu yang dia ada dapat N AX dan kuasa tersebut kena tolak 1. Okay, kuasa tersebut kena tolak 1. Okay, sebagai contoh dia bagi Y equal to 3x power of 4. Okay. And then kita tengok 3 ini adalah constant lah. Okay. Constant. And then nilai pada X tu ada kuasa itu 4. 4 ini adalah N. Okay. Kalau merujuk kepada formula, okay, kuasa tersebut kena bawa ke depan. Okay. Saya ambil pen lain. Okay. Kuasa tersebut, okay, iaitu N kena bawa ke depan. Itu kenapa dia dy over dx ni okay, 4. And then kamu salin balik soalan lah. Soalan dia adalah 3x kuasa 4. 3x kuasa 4. Dan jangan lupa n ini kena tolak 1. N ini adalah 4 lah. 4 kena tolak 1. Okay. Dengan kata mudah untuk power rule ni, power bawa ke depan, salin soalan. Okay. Power ke depan. Okay. Bawa ke depan, salin soalan. Okay. Ini step yang kedua. Okay, power tolak 1. Okay, power tolak 1. Okay, so power bawa ke depan, 4 bawa ke depan. Salin soalan. Soalan dia adalah 3x kuasa 4. 3x kuasa 4. Power tolak 1, 4 tolak 1. So selesailah. 4 darab 3 dapat 12. 4 tolak 1 jadi 3. So jawapan dia untuk apabila kita differentiate Y sama dengan 3x kuasa 4, kita akan dapat 12x kuasa 3. Okay. Tengok contoh yang kedua. Okay, apabila dia bagi equation tersebut ada negatif lah. Tetapi kita tengok X ni ada kuasa. Ni automatik menggunakan power rules lah. Okay. Power rules ingat balik. Okay. Power kena bawa ke depan. So power dia adalah 5. 5 bawa ke depan lah. Okay. So 5. Salin balik soalan. Soalan dia adalah negatif 2x kuasa 5. Dan jangan lupa power ni kena tolak 1. 5 tolak 1. So itu darab yang ni. 5 darab negatif 2 dapat negatif 10. Okay, 5 tolak 1. Kuasa pada X ni. 5 tolak 1 kita akan dapat 4. Okay, boleh Okay, kita pergi kepada basic rules yang ketiga. Apabila melibatkan sign and difference rule lah, hasil tambah dan hasil tolak. Dalam equation tersebut ada hasil tambah dan hasil tolak. Okay, kita merujuk pada formula ni. Okay, kita kena selesaikan satu-satu. Okay, tengok dia bagi apabila kita nak d over dx. D over dx ni differentiate lah. Differentiate apa? Differentiate terhadap X. Okay. Terhadap X. Okay. Kita nak bersihkan persamaan terhadap X. Apabila dia bagi dua equation. Iaitu equation F dan equation G.
Okay, F ni ada X, G pun ada X. Okay, ada hasil plus minus, maknanya mungkin jadi hasil tambah atau mungkin jadi hasil tolak, bergantunglah. Okay, so nak selesaikan dia, kita kena differentiate satu-satu. Differentiatekan persamaan F, kita akan dapat F prime. Differentiatekan persamaan G, kita akan dapat G prime. Okay, kita tengok contoh. Okay, dalam persamaan ni dia ada melibatkan hasil tambah dan hasil tolak. Okay, ini adalah hukum yang ketiga lah. Okay. And then kita tengok dia punya soalan dia y equal to 2x cube plus 1 over x square minus 4. Okay. So first dahulu apabila ada yang melibatkan fraction. Ni fraction pecahan. Kita belajar bab 1 sebelum ni. Okay. Bila ada melibatkan pecahan dan ada kuasa, so kita pindahkan naik atas. Bila kita pindahkan naik atas, kuasa tersebut daripada positif bertukar pada negatif. Kalau kat bawah ni negatif, bila pindah naik atas kuasa dia positif lah. So, ni masih lagi y belum differentiate lagi. So, y equal to 2x cube plus x power of negative 2 minus 4. Okay. Saya hanya pindahkan yang ada melibatkan fraction ni. So, barulah kita differentiate. Okay, bila kita differentiate, okay, tengok 2x kuasa 3 ni adalah power rules. Okay, power rules. X kuasa negatif 2 pun power rule. Okay, kita kena pasti dulu nak guna hukum apa. Okay, negatif 4 ini adalah constant. Okay, yang kita belajar yang A tadi, constant. So, untuk melibatkan power rule, samalah. Okay, kuasa tersebut kena bawa ke depan. Okay, bawa kuasa tersebut ke depan lah. 3 ni bawa ke depan. Okay, bawa ke depan jadi 3 darab. Salin balik soalan dia lah. Soalan dia adalah 2x kuasa 3. 2x kuasa 3 dan jangan lupa power tersebut kena tolak 1. Buat satu-satulah. Okay. Sebab dia kata differentiate F jadi F prime, differentiate G jadi G prime. Okay. Seterusnya. X kuasa negatif 2 pun sama. Power tersebut kena bawa ke depan. Okay. So bawa ke depan jadi negatif 2. Salin balik soalan. Soalan dia adalah X kuasa negatif 2. Dan jangan lupa power kena tolak 1. Okey. Ni yang kedua. Dan yang ketiga melibatkan constant. Constant kalau tengok dia tak ada X. So bila kita differentiate dia akan automatic dapat kosong. So selesaikan yang ini 3 darab 2 dapat 6. X kuasa 3 tolak 1 akan jadi 2. Tambah jumpa tolak akan jadi tolak kat sini Okey. 6x kuasa 2 jadi tolak. Okey. X kuasa tambah jumpa tolak jadi tolak 2x kuasa negatif 2 tolak negatif 1 jadi negatif 3. So inilah jawapan dia. Maknanya kita kena differentiate satu-satu Okey, kita tengok contoh yang kedua. Dia bagi dalam bentuk fraction juga. Tukar dahulu, okey, naikkan ke atas. X ni pun sama naikkan ke atas 2 per X kuasa 3 bila pindahkan ke atas, kuasa positif dia akan jadi negatif. So dia akan jadi 2X kuasa negatif 3. Okey, tolak dengan 1 per X. X ini sebenarnya bila 1 per X ni, X sebenarnya adalah kuasa 1. Tapi biasanya kuasa 1 kita tak tulis kuasa. Okay, tapi sebenarnya dia ada kuasa. Dia ada nilai kuasa situ, dia kuasa 1. Bila kita pindah 1, okay, naik atas dia akan jadi X kuasa negatif 1. Okay. Dan tambah 3. 3 ini kita nak selesaikan dia menggunakan constant. Okay, yang 2 lagi ni menggunakan power rule macam biasalah. Okay, so negatif 3 bawa ke depan. Okay, negatif 3 bawa ke depan. Kau salin balik soalan. Soalan dia adalah 2x kuasa negatif 3 dan jangan lupa power kena tolak 1. Sama juga yang ni. Negatif 1 ni pindah ke depan. Okay, negatif 1 pindah ke depan. Okay, salin balik soalan dia 1x negatif 1 tolak 1. And then untuk constant automatic dapat kosong. So kita selesaikan negatif 3 darab 2 darab negatif 6. So X kuasa negatif 4 lah kat sini. Okay, negatif 3 tolak negatif 1 dapat negatif 4. Okay, tolak jumpa tolak dia akan dapat tambah. Okay, tambah 1 X kuasa negatif 1 tolak negatif 1 dapat negatif 2. Okay.
So ini contoh yang kedua melibatkan hukum sum and difference rule lah. Okay. Yang kata mudah untuk sum difference rules ni maksudnya kita kena differentiate satu-satu. Kalau dalam equation tu ada 4 soalan, kena selesaikan, kena differentiate sebanyak 4 kali lah. Satu-satu lah. Okay. Dan yang keempat, okay, melibatkan composite rules. Composite rules atau nama lain dia adalah EPR. EPR ini adalah stand for extended power rules. Ringkasan kepada extended power rules ataupun kita panggil dia sebagai EPR. EPR. Okay. Ni formula untuk melibatkan composite rule. Okay. Macam mana nak kenal composite rule? First dahulu, composite rules dia mesti ada, ni adalah bracket dan bracket tersebut ada kuasa. Okay, ni Y sorry. Saya kecilkan Ustaz. Okay, saya conteng kat sebelah Okay. Dia bagi dalam nak kenal pasti soalan tu adalah komposit. Okay, dia bagi persamaan Y sebagai contoh. Dia ada bracket, ada kurungan dan kurungan tersebut ada kuasa. So ini kita panggil dia sebagai komposit. Selesaikan menggunakan hukum komposit. Okay, komposit. Okay. Komposit kita tengok formula dia kat sini. Okay, komposit, okay, power kena bawa ke depan. Okay. So bila kita nak differentiate persamaan Y terhadap X, okay, power tersebut kena bawa ke depan. So kita akan dapat N and then salin balik soalan. Soalan kau adalah bracket dan kuasa. Dan jangan lupa kuasa tersebut, okay, tengok kat sini, N tolak 1. So bracket kuasa tersebut kena tolak 1. Ada lagi ni kat belakang ni, U prime. Okay, so kena darab dengan U prime tu bermaksud kita dipinsyikkan apa yang ada dalam bracket. Tu maksud dia. Okay. Okay, sebagai contoh kita tengok dia bagi persamaan Y sama dengan 3X tolak 5 ada bracket kuasa 4. So soalan nombor 1 ni dia memenuhi syarat untuk komposit lah sebab ada bracket dan ada kuasa. So bila kita nak differentiatekan dia, okay, dy over dx, tadi saya ajar nak differentiatekan dia, power tersebut kena bawa ke depan bracket. Okay, so bila kita bawa ke depan, kita akan jadi 4. Okay, and then jangan lupa, okay, salin balik soalan. Okay, saya padam dulu, sekejap. Ringkasan dia adalah power ke depan. Okay, power ke depan. Okay, ni power ke depan. And then salin soalan. Salin soalan. Okay, power tolak 1. Power tolak 1. Dan jangan lupa differentiate bracket. Differentiate apa yang ada dalam bracket. Ada 4 step kat sini. Okay, so bila kita nak selesaikan, okay, power kena bawa ke depan. So power bawa ke depan. So 4 ni bawa ke depan. Then salin soalan. Okay, soalan kau adalah kurungan 3x tolak 5 kuasa 4. Dah salin soalan. Okay, seterusnya. Okay, power kena tolak 1. So 4 tolak 1. And then differentiate bracket. So kita tulis kat sini d over dx. Apa yang ada dalam bracket ni? Okay, 3x tolak 5. Okay, differentiate dalam bracket differentiate dalam bracket. Okay, so kita selesaikan, kita dapat 4 ni, salin balik 4. Bracket pun sama, 3x tolak 5. Jangan lupa selesaikan kuasa dia 4 tolak 1, dapat 3. Okay, seterusnya dia kata differentiate yang ada x sahaja. Yang ada x adalah 3x. Bila kita differentiate 3x, kita akan dapat 3. 5 ni, negatif 5 tak ada x. So kita akan dapat kosong. Itu kenapa, okay, bila kita differentiate 3x, kita akan dapat 3. Okay. And then, darabkan 4 darab 3 ni lah. So kita akan dapat jawapan dia 12.
3x tolak 5 kuasa 3. Okay. So, 4 ni merujuk kepada step pertama, power bawa ke depan. Step kedua, kita kena salin balik soalan. Step ketiga, power jangan lupa tolak 1. Dan step keempat, differentiate apa yang ada dalam bracket. Differentiate apa yang ada bracket untuk X sahaja. Okay, untuk X sahaja. Okay, itu adalah contoh yang pertama. Okay, saya nak bagi contoh lain pula untuk masih lagi menggunakan composite rules, tetapi soalan yang kedua ni kita tengok dia dalam bentuk fraction. Okay. Dia bagi y equal to 5 over. Okay, bracket 1 minus 3x power of 3. Okay. Tak payah takut kalau melibatkan fraction ni. Okay. Macam saya kata tadi, bila fraction, ubah dulu biar dia jadi single. Okay, jangan dalam bentuk fraction. Kita pindahkan naik atas. So, bila kita pindahkan, dia masih lagi y. Okay, cuma kuasa pada bracket ni dia berubah. So, 5 sebab 5 ke atas. Okay, bahagi ni akan jadi darab. Okay, pindah naik ke atas. 1 tolak 3x. Kuasa 3 pindah naik atas, dia akan jadi negatif 3. Okay, dia masih lagi y. So, bila kita nak differentiate dy over dx, sebelah kanan dx. Okay. Okay, tengok kat sini. Ini adalah constant, ada bracket dan ada kuasa. So, ini adalah kita akan selesaikan merujuk formula composite rules ataupun EPR. EPR. Okay, nak selesaikan dia, kuasa tersebut bawa ke depan. Okay, kuasa tersebut bawa ke depan. So, negatif 3 bawa ke depan. Apa jadi pada soalan? Soalan dia salin balik ni. Soalan dia bermula dengan 5 dan ada bracket 1 tolak 3x. Kuasa tersebut jangan lupa kena tolak 1. Kuasa kena tolak 1. Okay. Dan jangan lupa differentiatekan apa yang ada dalam bracket, iaitu 1 tolak 3x. Okay. So, kita akan dapat okay, negatif 3 darab 5 darab negatif 15. Okay. 1 tolak 3x. Okay, kuasa bracket dia akan jadi negatif 3 tolak negatif 1 jadi negatif 4. Okay, differentiate yang ada x. 1 ni tak ada x. So, dapat kosong lah. Okay, negatif 3x. Bila kita differentiate, kita akan dapat negatif 3. Okay, negatif 3. And then jangan lupa darabkan dengan yang depan. So kita akan dapat negatif darab negatif, dia akan jadi dapat positif lah. Positif 45 dan bracket dia berkuasa 1 tolak 3x kuasa negatif 4. Okay, boleh. Ni yang keempat ni sangat penting. Yang keempat ni sangat penting sebab dia akan menggunakan basic yang daripada awal ni EPR ni untuk selesaikan yang seterusnya. So awak kena buat latihan betul-betul lah. Tak faham boleh tanya saya lah lepas ni. Okay. Okay. So habislah yang paling basic, saya terang yang paling basic. Okay, cuma soalan saya. Okay, saya bagi satu soalan. Okay, y sama dengan 3x. Okay. So, dy over dx. Kenapa dapat 3? Okay. So, saya tunjuk kat sini. Sebenar-benarnya x ini kuasa 1. Okay. X kuasa 1. Tapi biasanya kuasa 1 kita tak tulis. Okay. So, nak selesaikan ni, bila soalan tersebut ni, tengok kat sini. 3x. 3 darab x kuasa 1. Okay. Darab So, ini ni, x ni ada kuasa. Dia sebenarnya adalah power rule. Okay, nak selesaikan menggunakan power rule. Okay, bila awak selesaikan, okay, kuasa tersebut kena bawa depan kan, kalau ikutnya. Kuasa kena darab ke depan. So, 1 darab dengan 3, saya padam dulu. Okay, 1 bawa ke depan. Salin balik soalan. Soalan kau adalah 3x kuasa 1. Dan jangan lupa power kena tolak 1. Ada tak kat belakang ni yang differentiate? Tak ada. Yang ada belakang ni apabila melibatkan bracket. Ni bukan bracket. Ni guna power rule. Hukum yang kedua. So selesaikan 1 darab 3, 3x kuasa 0.
1/1 kosong. Ingat balik yang kita belajar bab 1 dulu. Apabila kuasa kosong, automatik kita akan dapat 1. Tak kisahlah nombor apa pun. Contoh kau bagi 1000 kuasa kosong, tekan kalkulator memang akan dapat juga 1. Okay. So, sama dengan 3 darab 1. Itu kenapa dia dapat 3. Okay. So, saya ajar cara yang cepat. Okay. Cepat dan betul. Okay. Sekejap. Okay. Apabila dia bagi, ini hanya terpakai untuk X ini kuasa 1 saja. Okay. 3X kuasa 1. Okay. Ataupun 3X lah. Okay. Bila kita nak differentiate yang melibatkan kuasa X sama dengan 1. Kau potong X ni. Okay. Sebab X ni akan dapat 1 So automatik kita dapat 3. Okay. Dapat 3. Kita dapat constant dia sahaja. Okay. Saya padam Saya bagi soalan yang sama. Kuasa 1. Okay. Okay. Saya bagi. Kalau soalan yang contoh yang kedua. Y sama dengan square root 5X. X ni kuasa 1. Bila kita differentiate persamaan ni, potong X, kita akan dapat square root 5. Terus dapat. Okay. Ini hanya, potong ini hanya terpakai apabila X ini kuasanya, kuasa pada X sama dengan 1 sahaja. Lebih daripada 1, kena guna power rule. Lebih daripada 1, kena guna power rules. Okay. Boleh setakat ni? Kalau tak faham, next kelas boleh tanya saya. Okay. Terima kasih.